Hanya perkara-perkara agama manusia tak sungguh. Pada mana? Pada akhir zaman. Pada akhir zaman, program hiburan, perkara hiburan, alat-alat hiburan mulia. Perkara yang bersifat hiburan memang mulia. Keluar belanja tak apa, banyak belanja kan nak berhibur. Tengok budak-budak yang berhibur. Tidak budak lah, orang tua. Tengoklah aksesori kereta, Masya Allah, sanggup keluar belanja. Kalau sebut kata nak beli gitar, payah. Berapa ringgit Ustaz? RM5. RM5. Tapi kalau aksesori kereta, sungguh sangat. Spoiler 2, spoiler. Depan satu, belakang satu. Boleh buat sidakan lamping kat belakang. Boleh betul spoiler. Tu tak kira lagi soundbox. Soundbox tu siap dia letak apa lagi? Penuh bonet, tak boleh letak apa belakang. Penuh dia soundbox ni. Lalu dekat rumah kita, gedung-gedang, macam nak sekak dia punya pintu. Kenapa? Hiburan. Tapi kalau perkara kebaikan, ilmu tak sungguh. Kalau ilmu, kalau ilmu tak sungguh. Nak hadir kuliah agama tak ramai. Alhamdulillah lah kita hadir suka pada majlis agama. Tapi berapa ramai lagi? Kita ni sebagai orang Islam, sebagai umat Muhammad, biar kita ni menjadi penyambung ilmu kepada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak ada ulama, tapi kita cinta kepada ilmu pun pada cukup. Biar agak-agak kalau orang datang rumah kita tak ada di rumah. Orang tanya ayah mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah dia? Ayah tak ada. Ayah mana? Ayah tak ada, keluar dah tadi. Tapi kalau nak jumpa ayah mudah dah. Pergi ke surau, ada ayah situ. Itulah ayah yang bagus. Baru bagus orang tu. Tapi kalau orang datang rumah, ada ayah tak ada. Mana ayah? Ayah tak tahulah. Bila tak tahulah, itu ayah semua. Ataupun ada lagi, ayah ada dalam rumah, tak ada, ayah mana? Nak jumpa ayah senang. Tu kedai kopi, tengok Gusti, itu ayah tu. Ada lagi tu, Jadi kita ni biar jadi ahli majlis ilmu, biar jadi ahli surau. Baru padan dengan kita, umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang mencintai ilmu. Jadi pada akhir zaman, kata Abu Hasan Ali An-Nadawi, manusia tidak cinta lagi kepada ilmu. Itu sebab tak ramai. Sebab tak ramai orang nak kepada ilmu. Ilmu diangkat kerana tak ramai dah nak belajar agama. Tak ramai nak belajar agama. Buat kelas-kelas agama, buatlah anjur kelas agama. Anjur kelas tajwid. Mula-mula ada dah 50 orang, akhir sekali 5 orang. Begitu juga buat kelas bahasa Arab, tak tahu. Mana-mana saya jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat yang buka kelas bahasa Arab, memang tak ada ilmu. Sempat tahu cakap anak hantar ni. Dia kata lama dah ikut kelas. Tahu dah, apa tahu anak hantar. Itu pun suka lagi. Hantar ada ke dia, anak ada korang. Dia kelas agama, Ustaz minat. Ini di antara penyakit besar yang berlaku dan menimpa umat pada akhir zaman. Kata Abu Hasan Ali An-Nadawi. Yang ketiga, kata Abu Hasan Ali An-Nadawi, ulama-ulama yang masih ada saki baki tidak lagi amanah dengan ilmu. Jadi taklah yang ada tu mati, tak ada siapa nak ganti. Ada lagi yang saki baki tidak amanah dengan ilmu. Nak cakap benar, tidak berani. Tak berani nak cakap benar. Ahli ulama lah. Masyarakat mengharapkan ilmu daripada dia. Sebab ahli ulama lain mati semua dah, tinggal dia saja. Maka bertanya kepada dia, dia tak jawab soalan. No comment saja. Tanya soalan, no comment. Tanya soalan, no comment. Tak payah jadi ulama. Akhir zaman ulama tidak aman, kata Rasulullah. Lama yang begitu. Nabi kata aku dalam satu hadis riwayat Ad-Darul Qutni,
wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ul. Rawahu Daruqutni. Nabi kata ulama pada akhir zaman kebanyakannya menjadi orang yang membawa fitnah kepada umat ini, dan fitnah itu kembali kepada mereka. Sebab apa? Sebab tak nak jawab ilmu agama dengan secara benar. Orang tanya tak nak jawab, kalau pun jawab bohong. Benar. Ramai hal gitu. Idza sakata al-alim wal jahilu yajhal maka fatabayyanul haq. Kata Malik bin Anas, kalau sekiranya orang alim berdiam diri, orang jahil terus dengan kejahilan, maka fatabayyanul haq, bila kebenaran manusia nak kenal. Bila orang nak tahu kebenaran? Nak tanya orang jahil tak tahu ilmu. Tanya orang alim senyap. Bila masyarakat nak mengetahui benar dan salah. Ini akhir zaman, ilmu terangkat. Kerana alim ulama tidak lagi ramainya, tidak lagi aman. Tak berani nak jawab. Usah kata nak jawab soalan-soalan panas. Nak khutbah, tak berani. Kita tengok ke gaya naik atas mimbar tu memang hebat. Pakai jubah hitam, 2 lapis. Siap dengan serban lagi, janggut panjang janggut. Kita fikir rasa sedap khutbah ni, rasa okey khutbah. Naik atas mimbar sidang Jumaat sekalian. Mimbar pada hari ini akan membicarakan tajuk yang penting. Makanlah ulama. Itu dia tajuk. Itu pegawai pertanian, itu bukan khotbah. Pegawai mardi ceramah khutbah begitu boleh lah. Umat nak dengar cerita akidah ni. Ulama yang belajar agama, ulama yang tahu ilmu, ulama yang tahu Quran dan hadis, mesti benar menyampaikan amanah ilmu. Kena cerita. Qul haqqi walau kana murran, bercakap benarlah kata Rasulullah walaupun ianya sangat pahit. Kenapa? Kerana ulama itu penyambung lidah Nabi. Nabi bersifat as-siddiq, ulama mesti as-siddiq. Seorang yang amanah, benar dengan ilmu dia. Tapi akhir zaman tak berani. Tak berani nak tegur. Kadang-kadang ulama tu dia dah dilantik sebagai penasihat, tak berani lagi nak tegur. Seorang pemimpin nanti dia jadi penasihat, dah tahu dah jawatan dia penasihat, tak berani lagi bagi nasihat. Pelik. Bila kita tanya kenapa tak bagi nasihat? Kan kamu penasihat. Adik kata saya memanglah berjawatan penasihat, tapi masa saya dilantik sebagai penasihat dulu, saya dinasihati oleh dia supaya tak nasihat dia. Hari yang dah baru bingung kita. Jadi tak nasihat. Sedangkan banyak kemungkaran, ideologi mungkar, slogan mungkar yang ada di hadapan kita. Kenapa ada ulama tak tegur? Ini masalah. Baru ni ada orang cakap tentang hukum jinayah syariah, tentang hukum dia. Kita nak tengok berapa ramai ulama begitu Quran. Tak. Bila ada satu orang kata ulama Islam di Malaysia, hukum wujud di Malaysia ni tak boleh dilaksanakan kecuali kena semua rakyat Malaysia ni Muslim. Betul ke salah pandangan tu? Salah. Tapi ada ulama tegur. Tak ramai tegur. Kata tegur lah, tanya dia. Baiklah kalau diterima teori itu, nak laksanakan undang-undang Islam, mesti rakyat Malaysia semua Islam. Saya nak tanya, masa kita nak terima undang-undang yang dibuat oleh Suruhanjaya Red ke atas Malaysia ni dulu dan negara-negara Commonwealth, adakah rakyat Malaysia pada masa itu semuanya British semua? British semua kita pada masa itu. Syarat nak terima undang-undang British, mesti semua British. Tak ada syarat. Memang kita British masa itu. Datuk kita dulu nama Solomon masa itu. Sekarang dia baru nama Haji Sulaiman. Biru. Tak syarat. Tapi orang boleh bercakap, mana ada ulama tegur? Tak tegur ada ulama. Datuk berilah teguran, tak dulu. Jauh dengan hakikat Islam. Sebab pada masa Nabi SAW melaksanakan undang-undang jinayah Islam di kota Madinah,
Orang Islam di Madinah bukan majoriti. Usah kata keseluruhannya Islam, majoriti pun tidak. Bahkan Muslim di Madinah minoriti. Siapa orang Islam? Pertama orang Muhajirin. Muhajirin berapa puluh orang dia hijrah tinggal lagi. Lepas tu orang-orang Ansar, orang-orang Aus, Arab Aus. Lepas tu separuh mereka ialah Arab Khazraj. Arab Khazraj separuh di Islam, separuh lagi kafir lagi. Lepas tu ada 3 kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi semua kafir semua, kecuali beberapa orang pemimpin mereka seumpama Abdullah bin Salam. Yang lain semua kafir. Islam minoriti. Tapi agama Islam, undang-undang Islam boleh dilaksanakan di Madinah. Sebab apa? Sebab ketua negara Islam pada masa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak buat. Jadi kita sekarang boleh orang kata, ada setengah lagi dia kata apa? Undang-undang Islam tak adil. Sebab tu kita tak boleh laksana. Dia tak sama kata. Kalau nak lebih adil undang-undang jalan raya. Sebab undang-undang Islam, hukum hudud, kalau yang mencuri itu Islam, lalu dijatuhkan hukum hudud. Kalau yang mencuri itu bukan Islam, tak dijatuhkan hukum hudud. Dijatuhkan hukum mengikut agama mereka. Jadi tidak sama dan tidak adil. Undang-undang jalan raya, siapa yang speed lebih pada 110 kena saman. Tak kira dia Islam atau tidak Islam, itu lebih adil. Ini teori yang dicakapkan pada kita, yang difatwakan kepada kita, yang disiarkan seluruh negara. Tapi ada ahli ulama yang sebut, tak ramai nak ikut. Hukum agama ni mana boleh sama rata semua. Usah kata orang Islam dengan orang bukan Islam tak sama rata. Orang Islam sama Islam, ada tak sama rata. Lelaki Muslim dengan perempuan Muslimah tak sama hukum akad. Lelaki boleh menceraikan suami isteri dia, isteri tak boleh cerai suami. Dah tak sama tak adil. Kalau tak adil, tidak balik. Cari ulama keluarkan fatwa. Perempuan boleh mencerai, isteri boleh menceraikan suami. Itu apa fatwa? Kita nak tengok seorang-seorang suami berapa kali seminggu kena cerai.